13 Rabiul Awal 1442 Hijrah, semalam 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Satu tarikh yang cukup bermakna untuk semua umat Islam, yang mana tarikh kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi hari ini saya rasa baik lagi dalam mood yang kita meraihkan kegembiraan itu. Saya rasa elok untuk kita berbincang mengenai satu topik ini, iaitu teladan Nabi Muhammad SAW di dalam keluarga. Bersama dengan saya tetamu pada hari ini Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Cawi. Jadi Tuan Haji, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Sudah beberapa kali kita bersama sebenarnya Tuan Haji. Jadi apabila kita berbincang mengenai teladan Nabi Muhammad SAW di dalam keluarga ini, secara asasnya lah gambaran yang bagaimana yang harus kita lihat dan teladani cara Rasulullah SAW mendidik keluarga. Alhamdulillah, terima kasih. Sorry Ridwan. Terima kasih kerana memberi ruang kepada kami untuk bersama pada pagi ini. Bila sebut tentang teladan, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik. Ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menekankan nak mencari contoh yang terbaik ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila kita menyambut Maulidur Rasul setiap tahun, kita lihat pada tahun ini ada temanya Ummah Rabbani, negara harmoni, di mana bila sebut tentang teladan ialah berkait dengan modal insan yang cukup berkualiti. Bila sebut modal insan yang cukup berkualiti ialah teladan-teladan yang Rasulullah dapat berikan kepada kita ialah berkait dengan akhlaknya, berkait dengan cara hidupnya, berkait dengan syariat yang dibawanya, berkait dengan pengurusan-pengurusan yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menjurus kepada keluarga pula, akhlak Rasulullah SAW ni dia meliputi kepada akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kepada para sahabat, iaitu pada manusia, dan akhlak kepada persekitaran ataupun tumbuh-tumbuhan. Maknanya akhlak Rasulullah SAW ni memang cukup menarik dan baik. Dan bila balik kepada teladan, saudara Ridwan, kita kembali kepada keluarga, kita lihat bahawa Rasulullah SAW ni telah menunjukkan contoh yang cukup baik. Bagaimana dia melayan isteri-isterinya, bagaimana dia melayan anaknya Fatimah, bagaimana dia melayan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau kita lihat satu ketika Rasulullah SAW pernah menghantar isterinya ke pintu untuk menaiki kenderaan. Pernah Rasulullah meletakkan kakinya untuk dipijak oleh isterinya ketika nak naik unta. Bagaimana Rasulullah SAW sentiasa bergurau senda di rumah dengan Aisyah. Bagaimana Rasulullah SAW sentiasa cuba untuk mengambilkan air kepada Aisyah dan Aisyah minum, dan Aisyah pula bergurau dengan dia. Dan apabila Aisyah minum air, Rasulullah bertanya, bagaimana, di mana bekas bibirmu? Kerana dia nak minum daripada gelas yang bekas bibir Aisyah itu sendiri. Jadi ini teladan-teladan yang baik. Kalau kita dapat laksanakan dalam rumah tangga kita, masya-Allah, pastinya baiti jannati, rumahku syurgaku. Insya-Allah. Cuma dalam kita menepani pandemik COVID-19, kita bermula PKP pertengahan bulan 3 sehingga sekarang sudah pun masuk penghujung bulan 10. Hampir 8 bulan kita menghadapi PKP dan juga COVID-19 ini. 3 bulan pertama kita diperintah untuk berkurung. Seterusnya kita diberi sedikit kelonggaran, pun begitu banyak lagi aktiviti-aktiviti itu dilimitkan di dalam rumah. Dalam konteks ini banyak sebenarnya berlaku permasalahan di dalam keluarga itu sendiri. Contohnya dalam keadaan rumah yang sempit, terasa rimas antara ahli keluarga itu berlaku kerana apa? Talian kasih di bawah JKM banyak menerima panggilan telefon sebegini. Jadi dalam keadaan diperintah berkurung dan juga rasa yang tidak selesa itu, bagaimana pula untuk kita meneladani Rasulullah SAW? Okey, Ridwan. Bila cerita tentang PKP, dia bermula 18 Mac. Di mana kami juga terlibat sama. Kita lihat bahawa ini adalah satu ujian yang cukup berat kepada kita. Daripada kita bebas bergerak, akhirnya kita duduk dalam rumah sehingga ada yang tidak dapat untuk, mungkin saya sebut ada yang bernasib baik,
dia bersama dengan suami isteri dan anak-anaknya. Ada yang tidak bernasib baik kerana bekerja kat luar kawasan sehingga tidak dapat berjumpa dengan isteri dan anak-anak. Tetapi kita ambil yang positifnya. Positifnya ialah yang pertama, kerajaan melaksanakan penguasaan ini untuk memutuskan rantaian COVID-19. Walaupun ada yang mungkin rasakan bahawa aku ingin bebas, aku nak keluar. Tapi ujiannya ialah bagaimana kita nak mendepani situasi itu. Bagaimana sepasang suami isteri yang memang tidak dapat berpisah dengan isteri ataupun isteri yang tidak dapat berpisah dengan suami, ini satu rahmat dan nikmat pada dia. Bagaimana pula dengan suami yang rasa rimas duduk di rumah bila lama-lama duduk di rumah. Jadi kesimpulannya ingin saya nak sebut bahawa apa tujuan kita bernikah? Allah sebut dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan bagi kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Untuk apa? Untuk litaskunu ilaiha, untuk hidup rasa selesa, rasa seronok. Wa ja'ala bainakum, dijadikan bagi kedua-duanya perasaan mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan belas kasihan. Sebab itulah bila kerajaan menguatkuasakan kembali perintah kawalan pergerakan bersyarat, maksudnya ada yang terpaksa bidiat berrimah. Ini sebenarnya ada hikmah di sebaliknya dan kita kena bersangka baik pada Allah SWT. Bagaimana kita nak mengukuhkan rumah tangga itu sendiri? Pertama ialah bagi seorang suami kena, apa kata orang tu, kena recall balik apa yang aku belum melakukan untuk isteriku. Bagi seorang isteri pula, kita kena imbas balik atau imbau balik atau recall balik apa yang aku belum buat untuk suamiku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena selusuri. Kita ada banyak masa untuk menelusuri sejarah Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan berumah tangga Rasulullah yang memang cukup menyayangi isterinya, Rasulullah yang cukup menjaga isterinya, Rasulullah yang sentiasa mengambil berat, Rasulullah yang berkongsi, Rasulullah berkongsi kerja, Rasulullah pernah mengisar makanan, Rasulullah pernah menjahit baju, Rasulullah pernah menampal kasut ataupun sebagainya. Rasulullah seorang pemimpin yang hebat, ya, seorang ketua negara, seorang pemimpin di kalangan masyarakat dan seorang suami yang cukup hebat. Rasulullah pernah meletakkan kepalanya di sebelah pipi Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Ini satu kita sebut bahawa kita perlu melihat yang positif. Memang ada ramai yang stres. Pada saya lah selalu saya sebut sebenarnya apa elemen nak bahagia. Pertama ialah keep loving, teruskan mencintai. Kita kalau dah lama bernikah kadang-kadang susah nak sebut perkataan abang amat menyayangi. I love you so much, tu susah nak sebut, betul. Yang kedua, dengan panggilan yang baik. Rasulullah panggil di sini Ummi Humairah, wahai si pipi merah, wahai si mawar merah. Mungkin orang boleh panggil sayang, darling, baby. Tapi kalau umur dah 40 something, tak bolehlah panggil baby. Kena panggil mak baby, betul? Mungkin ummi, mama ataupun sebagainya. Lepas tu keep caring, sentiasa menjaga. Tengah PKP di depan, sentiasa santuni. Jangan hanya telefon. Kalau nak pegang telefon kena minta izin ataupun sebagainya. Memang masing-masing ada media sosial yang kongsikan bersama. Keep giving, you give more, you get more. Kita kena sentiasa memberi. Suami kena rajinkan diri, ambil baju masuk dalam mesin basuh. Selama ni mungkin dia tak pernah buat. Tapi dia merasai, isteri pula mungkin kalau dia tengah tidur, suami selimutkan, mungkin selama ni tak pernah buat. Ya, isteri mungkin tak pernah menggaru belakang suami, bagaimana suami garukan kat tiang rumah kata. Maknanya keep caring, keep sharing, keep giving, banyakkan memberi dan keep understanding, banyakkan memahami. Tadi Tuan Haji ada sebut tentang macam mana Rasulullah melakukan kerja rumah dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat juga di Malaysia sekarang, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, adat dan budaya kerja rumah itu diletakkan di bahu isteri. Kerana itulah apabila berlakunya PKP ini, stres itu 2-3 kali ganda datang kepada si isteri. Kalau sebelum ini hanya perlu kalau weekdays kena kerja di pejabat. Tetapi apabila sudah berada di rumah, kerja pejabat pun kena buat, kerja rumah pun kena buat. Macam mana tu sebenarnya kita nak pisahkan antara adat dan budaya, dan sepatutnya kita kena ikut apa yang Rasulullah ajar. Bila Ridwan menanyakan soalan ini, saya teringat satu peristiwa di mana anak kepada Rasulullah SAW, Fatimah, pernah menyuarakan rasa kecewa kerana Saidina Ali tidak dapat menyediakan pembantu rumah.
Satu ketika dulu, maknanya bila Rasulullah datang ke rumah, Sayyidina Aisyah tengah melaksanakan kerja-kerja suri rumah. Dia pun mengadu kepada ayahnya bahawa sepatutnya Sayyidina Ali mungkin perlu menyediakan pembantu rumah. Tapi Rasulullah nak juga menjaga kredibiliti Sayyidina Ali, seorang pemimpin yang hebat. Tapi pada masa yang sama dia nak juga melihat Fatimah ini gembira berumah tangga. Dan daripada itu Rasulullah menekankan tentang bagaimana dia mengajar Fatimah berzikir. Fatimah berzikir. Dia ajarlah berzikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Wallahu akbar 33 kali. Sentiasa berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Daripada sejak itu, Fatimah tidak pernah pun mengadu tentang kebenatan, kegusaran ataupun sebagainya. Jadi, merujuk kepada ini sebenarnya, walaupun sebenarnya lelaki kalau ikut, kena sediakan pembantu rumah. Dan perempuan dengan bekerja, dia perlu untuk rehat. Tetapi dengan ikhlas dia membantu suami, pastinya dia akan dapat pahala. Jadi, bersabarlah. Pada masa yang sama dia bekerja di luar, pada masa yang balik kena masak, tetapi seorang suami pula perlulah memahami tentang keadaan isteri itu. Walaupun isteri faham, dia tahu tentang ayat Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu termasuklah suami. Tetapi pada masa yang sama suami perlu memahami kemampuan seorang isteri. Pada saya perlu ada give and take lah. Pada saya memahami dan juga si suami perlu belajar apa yang si isteri lakukan. Makna terus keep understanding, teruskan memahami. Dan satu soalan yang cukup ringkas saya rasa, dan Tuan Haji kena jawab secara ringkas. Teknologi sekarang kita terlampau terdedah dengan apa sahaja maklumat melalui telefon bimbit. Jadi maklumat itu tidak pernah dicantas, tidak pernah ditapis, sehingga kan didikan anak-anak itu terkesan daripada apa yang mereka lihat melalui gadget. Di mana tanggungjawab ibu bapa pada ketika itu, Tuan Haji? Saya setuju. Ini everything is semua ada kat sini. Sebab itu ada benda yang baik, ada benda buruk, ada yang bermanfaat, ada yang tidak atau sebagainya. Jadi kita meminta semua ibu bapa perlu untuk sentiasa melihat dan kadang-kala berbincang dengan anak bagaimana nak mendebati dunia yang tanpa sebadan ini. Di sinilah ada kebaikan, di sini ada keburukan, di sinilah ada benda yang bermanfaat, di sini ada benda yang tidak bermanfaat. Jadi asalnya cukup jelas, jangan lupa bahawa kita perlu melihat sesuatu itu, kalau ia buruk kita kena bagi tahu anak bahawa ia adalah buruk. Kalau benda itu baik kita kena raikan dan minta anak lakukan dengan baik. Dan sesekali kena semak juga anak pergi ke mana ataupun sebagainya. Mungkin nanti itu adalah satu topik yang perlu kita bincangkan dan perincikan. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Muhammad Najib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dalam kita mengupas tentang teladan Rasulullah SAW di dalam keluarga. Baiklah, selepas ini Syafiqah akan bersama dengan